Okay, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke kelas kimia kali kedua. Okay, hari ini kita akan guna buku A sahaja. Okay, jadi sila tambah indeks bilangan 2. Kita masih sambung pengoksidaan dan penurunan. Tulis tarikh hari ini. Okay, untuk buku B kita tak guna, tapi saya minta you all semak. Saya ada buat video dan hantar pada kami sini. Okay, jadi minggu lepas kita belajar tentang pemindahan elektron. Okay, minggu ini kita akan sambung lagi dua. Penukaran ion 2 plus to 3 plus or 3 plus to 2 plus, and then tindak balas pengesaran. Displacement reaction. Displacement reaction kita ada dua. Pengesaran logam, displacement of metal, dan pengesaran halogen. Displacement of halogen. Okay, jadi di sini saya akan tunjuk sahaja. Kamu boleh tengok PowerPoint sendiri untuk tengok dengan lebih lanjut. Jadi ini kita sudah bincang. Kalau ada oksigen, nombor pengoksidaan dia adalah negatif 2. Dan jumlah nombor pengoksidaan bagi ion polyatomic ion adalah jumlah negatif adalah negatif 1. Jadi kita dapat nombor pengoksidaan bagi mangan adalah positif 7. Nombor 2, kita nak cari nombor pengoksidaan bagi barium. So barium kita tahu dia adalah daripada kumpulan 2. Kalau kita tahu kumpulan 1, 2 dan 13, dia mesti sama dengan charge dia. Jadi ini 2 plus lah. Tapi kita kena uji juga dengan guna kaedah ini. Jadi kita anggapkan nombor pengoksidaan barium adalah X. Dan kita masukkan oksigen adalah negatif 2, hidrogen adalah positif 1. Jadi kita kira-kira dapatlah nombor pengoksidaan bagi barium adalah tambah 2. Nombor 3 ni special ya. Hidrogen, as we know, dia adalah positif 1 sebab dia biasa wujud sebagai hidrogen ion. Tetapi kalau dia terikat dengan logam macam aluminium, dia akan jadi negatif 1. Kita tunjukkan di sini, bolehlah bukti. Di sini hidrogen bukan ion hidrogen, dia adalah ion hidrida. Kita tengok nombor 4 pula. Nombor 4, bromin, biasa kita tahu dia adalah daripada kumpul 17. Jadi dia mesti negatif 1. Tetapi kalau dia terikat dengan unsur yang lebih elektronegatif, seperti oksigen, dia akan jadi positif pula. Kita tengok di sini. Hidrogen positif 1, oksigen negatif 2. Tambah X sebagai nombor pengoksidaan bromin yang kita nak cari. Kita kira-kira kita dapat nombor pengoksidaan bagi bromin ialah positif 1. Tidak salah. Sebab dia terikat dengan unsur yang lebih elektronegatif, iaitu oksigen. Nombor 5. Nombor 5, kita boleh kira-kira ini. Kita dapat nombor pengoksidaan untuk kuprum adalah positif 1. Jadi nama IUPAC dia sekarang bukan kuprum 2 lagi. Kuprum 1 Roman oksida. Nombor 6, kita kira dapat positif 3. Nombor 7, ini ialah vanadium. Kita akan dapat positif 4. Nombor 8, kosong. Ini adalah sekadar perbincangan. Nombor 1A, kita dapat tengok ada dua jenis copper oksida. Satu copper 2O, satu copper O. Apakah nama dia? Ini bergantung kepada nombor pengoksida kuprum itu. Kuprum adalah logam peralihan. Jadi dia boleh wujud dalam beberapa bentuk. Nombor pengoksidaannya. Jadi yang pertama seperti nombor tadi, kita boleh tahu dia adalah kuprum 1 oksida. Yang kedua, CuO. Kita sudah biasa jumpa di form 4, kuprum 2 Roman oksida. Nombor C, mercury. Kita kira mercury boleh wujud dalam dua jenis juga. Dia boleh wujud dalam mercury 1 oksida ataupun mercury 2 oksida. E, nanti you kira-kira you akan dapatlah. Ini adalah kalium kromat 6. Nombor 2 pula tulis formula. Yang ini macam biasa je. Vanadium
V5+. Okay, sebab kita nampak dia punya nombor pengoksidan adalah 5. Oksida O2-. Jadi kita turunkan charge dia sebagai nombor and then kita silangkan. Okay, so kita akan dapat V2O5. Okay, B natrium 2 O, ini plumbum karbonat PbCO3. Okay, untuk hari ini saya nak you buat ini sahaja. Okay, bukan buat ini sahaja, ada lagi, sorry. Okay, saya nak you tambah satu soalan ini. Okay, sebagai PBD. Okay, nama bagi dua sebatian berikut mengikut sistem IUPAC dan terangkan sebab terdapat perbezaan pada nama sebatian itu. Buat dalam buku A. Okay, jadi kita akan masuk kepada kandungan hari ini. Okay, kita akan tengok dulu penukaran iron 2+ kepada 3+ dan sebaliknya. Okay, jadi sebelum kita mulakan, kita mesti kena imbas kembali. Ada beberapa ujian untuk mengesahkan kehadiran iron 2+ dan 3+. Okay. Okay, ini dia. Untuk iron 2+, kita ada satu, iaitu F3FeCN⁻6. Nama dia hexacyanopherate 3. Kita boleh terus tengok. Okay, bilangan untuk unsur kalium. Untuk ferrum 3+ pula, okay, kita ada, okay, ini kita tak boleh tengok nombor bilangan pada unsur kalium. Okay, kita nampak 4 di sini kan. Okay, jangan tulis 4 pula. Setelah kita kira mengikut nombor pengoksidaan yang kita belajar sebelum ini, dia akan dapat 2. Jadi kalau 4, ingat 2. Okay, nama dia kalium hexacyanopherate 2 Roman. Okay, satu lagi KSCN, nama dia kena ingat juga. Okay, kalium thiocyanate. So, selain daripada nama yang complicated ini, sebenarnya ada lagi 2. Natrium hydroksida, okay, dan larutan amonia. Okay. Jadi eksperimen ini, okay, ada 2 bahagian. Yang pertama untuk penukaran 2+ kepada 3+. Yang kedua 3+ kepada 2+. Jadi senang saja. Kalau 2+ kepada 3+, kita sudah nampak ada peningkatan nombor pengoksidaan dia. Jadi dia mesti mengalami pengoksidaan. Jadi pasangan yang ditambah kepada dia air bromin, itulah yang menyebabkan dia dioksidakan. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, yang Fe3+ kepada Fe2+ itu pula, okay, dia mengalami penurunan. Jadi member yang saya ditindak balas kepada dia, zinc, okay, yang menyebabkan dia diturunkan. Jadi zinc adalah ejen penurunan. Okay, jadi eksperimen ini kita akan ujikan, okay, larutan ferrum 2+, okay, dengan guna ferrum 2 sulfate. Kemudian kita uji dengan satu ejen pengoksidaan, iaitu air bromin. Kemudian kita akan uji ferrum 3 klorida pula dengan satu ejen penurunan, iaitu kita guna serbuk logam yang reaktif, iaitu zinc. Okay. Okay, jadi apa yang kita boleh perhatikan di sini, okay, untuk bahagian A, okay, ferrum 2+ akan jadi 3+. Jadi warna hijau akan jadi warna perang ataupun kuning. Okay, kemudian air bromin asal dia berwarna perang, tapi selepas diturunkan, dia akan jadi ion bromin. Ion bromida. Ion bromina tidak berwarna. Jadi dia akan jadi tidak berwarna. Okay. Dalam eksperimen ini, kita guna natrium hydroksida. Ya. Ya, kita guna natrium hydroksida. Okay, jadi kita guna natrium hydroksida, kita akan nampak dia akan menghasilkan mendakan berwarna perang sebab dia ada ferrum 3+. Jadi di sini kita boleh buktikan bahawa
ion yang hadir adalah ion ferrum 3+. So dari 2+ kepada 3+ mengesahkan bahawa ferrum 2 sulfate mengalami pengoksidaan. Okay, yang satu lagi pula, ferrum 3+ akan diturunkan menjadi ferrum 2+. Jadi larutan akan daripada warna perang menjadi warna hijau. Kemudian sebut zinc, okay, dia akan mengalami penurunan pengoksidaan zinc kepada zinc 2+. Jadi sebut zinc akan semakin berkurangan sebab dia sudah menjadi aqueous. Kemudian kita akan uji dengan NaOH. Kita dapati ada mendakan berwarna hijau yang bentuk dan tidak larut dalam NaOH yang berlebihan. Jadi kita boleh buktikan ada ion 2+ yang hadir dan sekali lagi kita boleh buktikan bahawa ion 3 klorida telah mengalami penurunan. Sebab daripada ferrum 3 sudah menjadi ferrum 2. Okey, jadi kita nak tulis setengah persamaan dan persamaan ion keseluruhan. Okey, persamaan setengah ferrum 2+ kepada ferrum 3+. Balance, sudah balance, kita balance charge pula. Okey, sama juga dengan ferrum 3+ kepada 2+, sudah balance, sekarang kita nak balance charge pula. Okey, kemudian bromin, daripada bahan bromin akan tukar menjadi ion bromida. Zinc akan tukar menjadi ion zinc 2+. Okey, jadi bahan dan hasil kita sudah siap. Sekarang kita balancekan. Okey, charge dia 2+ kepada 3+. 3+ lebih besar, jadi di sana kita tambah elektron. Okey, 3+ dengan 2+, bahan lebih besar charge dia, jadi di bahagian bahan kita tambah elektron. Kita tengok bromin pula. Bromin belum diseimbang, ada 2 di bahan, jadi kita tambah 2 di hasil. Sudah siap kita balance, kosong di depan, negatif 2 di belakang. Jadi mana satu lebih besar? Kosong atau negatif 2? Kosong. Jadi kosong kita tambah 2 elektron. Jadi sudah dapat negatif 2. Sudah balance. Okay, yang sini kosong. Sorry ya. Okay, kosong. Kosong depan tambah 2 belakang. Jadi tambah 2 lebih besar. Belakang kita tambah elektron. Okay, jadi sini kita boleh nampak. Okay, ferrum 2 sulfate dan ferrum 3 klorida mengalami pengoksidaan. Jadi dia adalah ejen penurunan. Dia secara terbalik. Okay, manakala bromin pula, okay, dan zinc dia mengalami penurunan. Okay, jadi dia terbalik, dia adalah ejen bromin dengan ferrum, okay, dia adalah mengalami penurunan, jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Okay, kemudian untuk persamaan ion keseluruhan, okay, yang first kita kena seimbangkan elektron dulu. Jadi ferrum 1, bromin 2. Jadi sini tak seimbang, kita kena darabkan. Okay, setengah persamaan untuk ferrum, kita dapat ini. Kemudian kita boleh potong elektron yang sama dan kita turunkan semua bahan. 2 ferrum 2+ dengan bromin di hadapan, di tempat bahan, dan kita turunkan 2 ferrum 3+ dan 2 ion bromida di bahagian hasil. Jadi kita dapat ini. Jadi sama juga dengan ini. Okay, kita dapatlah persamaan ion yang keseluruhan. Okay, kita tengok perbincangan kena pasti bahan yang dioksida dan bahan yang diturunkan bagi setiap pertukaran dalam bahagian A, B. Beri sebab jawapan dari segi perubahan nombor pengoksidaan dan pemindahan elektron. Kita sudah bincang tadi. Apakah peranan air bromin di bahagian A dan sebut zinc di bahagian B? Okay, air bromin sebagai ejen pengoksidaan sebab dia mengalami penurunan. Zinc sebagai ejen penurunan sebab dia mengalami pengoksidaan. Okay, nombor 3. Mengapa? Nombor 4. Okay, nyatakan satu reagen yang dapat digunakan untuk mengesahkan kehadiran ion 3+ di bahagian dan ion ferrum 2+ yang kita cerita tadilah. Okay, kalium hexacyanate ferrat
Okay. 2 atau 3. Okay. Ataupun KSCN. Okay. Cadangkan satu bahan lain yang boleh menggantikan air bromin dan zinc. So, air bromin. Okay. Sorry. Okay, air bromin sebenarnya adalah ejen pengoksidaan. So, selain daripada air bromin, kita boleh guna yang lain ni. Air klorin ke. Okay, kalau sini dia sudah tindak balas dengan ferrum triklorida, jangan ambil ferrum triklorida lah. Kita ambil yang lain. Okay, jadi yang menggantikan zinc adalah logam reaktif. Kita boleh ganti dengan lain. Kalium iodida, sulfur dioksida. Okay, jangan guna ferrum 2 sulfat lagi. Okay, sebab dia sudah ada ferrum 3 klorida. Okay, sekarang kita nak masuk displacement pula. Okay, tindak balas penyesaran. Ada 2 part. Kita masuk yang displacement of matter dulu. So, penyesaran logam dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan garam logam lain. Okay, jadi logam yang kita guna mesti lebih elektropositif supaya dia boleh displace logam yang kurang elektropositif dalam larutan garamnya. So, logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya, okay, dia akan wujud dalam bentuk ion halida. Okay, contoh di sini zinc dengan kuprum nitrate. Zinc lebih reaktif zinc lebih elektropositif daripada kuprum. Jadi dia boleh displacekan kuprum ini daripada larutan ion kuprum. Okay, jadi di sini kita boleh nampak zinc lebih elektropositif. Jadi dia cenderung untuk membebaskan elektron dan menjadi zinc 2+. Jadi elektron yang dibebaskan akan diterima oleh ion kuprum dalam larutan kuprum 2 nitrate dan akan displacekan menjadi logam kuprum. Okay, jadi kuprum. Okay, jadi apakah pemerhatian yang kita boleh nampak di sini? Okay, yang first kita boleh nampak adalah warna kuprum 2 nitrate. Kita tahu kuprum 2+. Okay, mesti berwarna biru. Jadi apabila kuprum 2+ sudah jadi kuprum logam, pastinya warna dia akan semakin pudar. So this is our first observation. Yang kedua, okay, kuprum ion sudah menjadi kuprum logam kuprum. Jadi ada logam yang terenap. Jadi pepejar perang terenap. Okay, perang ini sebenarnya adalah logam kuprum. Jadi pepejar kuprum terbentuk. Ion kuprum terima 2 elektron membentuk atom kuprum. Okay, yang terakhir zinc. Zinc yang kita nampak, kita boleh perhatikan dan kita boleh perasan bahawa dia semakin nipis sebab dia sudah dioksidakan. Okay, dia derma elektron, jadi zinc akan lebih banyak menjadi zinc 2+. Okay, jadi di sini kita asyik dengan logam yang lebih elektropositif. Logam yang lebih elektropositif. Dia akan mengganti. Dia akan menyesarkan logam daripada logam yang kurang elektropositif daripada larutan logam dia. Jadi apa itu sebenarnya keelektropositifan? Keelektropositifan adalah kecenderungan untuk membebaskan elektron menjadi cation. Macam zinc. Zinc adalah logam yang sangat elektropositif. Jadi dia cenderung untuk derma elektron menjadi zinc 2+. Zinc 2+ adalah cation. Okay, jadi siri elektrokimia, okay, ini adalah benda yang kita baru kena belajar ya, siri. Dia mengikut tertib keupayaan elektrod piawai E0 dari paling negatif kepada paling positif. Paling negatif sebenarnya bergantung kepada kekuatan dia lebih senang melepaskan elektron. Okay, jadi inilah adalah siri
elektropositif. Okey, siri elektrokimia kita. Okey, dan di sini ada perubahan dengan silibus dulu. Dulu kalium kemudian diikuti dengan natrium. Sekarang sudah terbalik. Sebab kalau kita ikut EO dia, okey, kita boleh nampak kalsium lebih negatif daripada natrium. Jadi ini kita kena hafal. Okey. Kita boleh nampak, okey, daripada atas ke bawah, okey, kekuatan sebagai sini adalah ejen penurunan. Okey. Okey, jadi daripada bawah ke atas, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Okey. Jadi tadi kuprum dengan zinc. Okey, kenapa zinc dia boleh displace kuprum from its larutan? Sebab zinc lebih negatif daripada kuprum. Okey, dan dia adalah lebih elektropositif daripada kuprum. Dia lebih cenderung untuk membentuk cation daripada kuprum. Jadi ini siri kita kena hafal. Okey, ini adalah mnemonic. Ini adalah yang saya create lah. Okey, kalau you nak guna pun boleh. Okey, keep courage, never mention about lazy. Z stand for zinc. Okay, fight, so powerful. Okay, because it help us connected to our ambitious. Jadi ini keep adalah K, courage adalah calcium, never adalah natrium, mention magnesium, about aluminium. Okay, sini ada 2A lah, about dengan ambitious. About adalah aluminium, ambition adalah silver. Okay, argentum. Okay, kita tengok satu eksperimen displacement matter from its solution. Jadi, kita guna 3 logam. Kita guna magnesium. Kita guna plumbum. Lead, kita guna kuprum. Dan kita sesarkan, kita displacekan logam daripada 3 larutan. Kita tengok yang mana satu boleh displace, yang mana satu tak boleh displace, dan kita tengok pemerhatian dia. Jadi ini adalah pemerhatian kita apabila magnesium logam dalam magnesium nitrate tiada perubahan. Sebab dia sama level, tak ada siapa display siapa. Okey. Sama juga dengan plumbum dengan plumbum nitrat tiada perubahan. Kuprum dengan kuprum nitrat tiada perubahan. Okey, sekarang kita tengok plumbum dengan magnesium nitrate pula. Kenapa tiada perubahan? Sebab plumbum kurang elektropositif daripada magnesium. Jadi dia tak boleh displace magnesium. So tiada perubahan. Same to kuprum. Kuprum bukan satu logam yang elektropositif. Jadi dia tak boleh displace magnesium. So tiada perubahan. Kita tengok yang ada perubahan di sini. Okay, magnesium lebih elektropositif daripada lead. Jadi magnesium akan menjadi magnesium ion. Plumbum ion akan terima elektron daripada magnesium dan akan jadi logam plumbum. Jadi logam magnesium diselaputi oleh satu logam. Okay, sebenarnya logam itu adalah logam plumbum. Dan dia akan kelihatan menjadi hitam dalam bentuk pepecah dia. Okay. Kemudian kita tengok kuprum pula. Okay, magnesium dengan kuprum. Magnesium lebih elektropositif. Jadi dia boleh displace kuprum. Magnesium akan jadi magnesium ion, kuprum akan jadi kuprum logam. Jadi dari segi warna kuprum 2+ kita sudah boleh nampak. Kuprum 2+ adalah warna biru yang cantik. Tapi apabila dia semakin berkurangan, dia sudah menjadi logam, maka larutan itu warna biru dia akan menjadi semakin pudar. Okey, dan kuprum yang terbentuk ini adalah pepejah perang. Okey. Okey, kemudian untuk plumbum dengan kuprum nitrat sama juga. Okey, logam yang terbentuk adalah pepejah perang. Okey, ini adalah logam plumbum.
magnesium dengan plumbum nitrat. So before magnesium macam ini. Okay, selepas itu magnesium semakin berkurang kan sebab dia sudah menjadi magnesium ion. Tetapi kita nampak ada satu benda yang covered, yang selaput di lapisan magnesium ini. Apa itu? Plumbum logam. Okay. Sekarang kita akan tengok perbincangan. Okay, kita nak tulis persamaan. Setengah persamaan dan kena pasti bahan yang dioksidakan. Jadi di sini, okay, yang ini kita tak tulis dah. Okay, ini kita tak tulis sebab tak ada kan. Okay, so first kita akan tulis magnesium dan plumbum. Okay, logam elektropositif akan menderma elektron dan menjadi ion. Dia cenderung menjadi cation. So here it is. Okay, jadi magnesium ataupun logam plumbum mengalami pengoksidaan. Jadi diri dia adalah ejen penurunan. Okay, jadi elektron yang terbebas akan diterima oleh ion kuprum dalam larutan aqueous. Okay, jadi mereka akan kenapa ini kuprum Sorry. Ini adalah Pb2+. Pb2+ turn to Pb. Okay Okay, dan dirinya mengalami penurunan, jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Saya tulis sekali lagi. Okay. Okay, jadi ini adalah Pb2+. Ini akan jadi Pb LED. Okay, jadi kita tengok persamaan ion keseluruhan. Okay, di sini senanglah. Okay, elektron dia sama, jadi tak payah seimbang lagi elektron. Kita turunkan saja. Okay, kita turunkan saja bahan magnesium dengan kuprum ion di bahagian di bahagian reaction, di bahagian bahan tindak balas, dan hasil magnesium ion dan kuprum logam di bahagian hasil. Okay, jadi tulis setengah persamaan. Kita sudah siap lah. Okay, kena pasti bahan yang dioksidakan sudah siap. Okay, beri sebab kenapa bahan yang dioksidakan, sebab dia menderma elektron ataupun dia ada peningkat dari segi nombor pengoksidaan. Okay, dan sebaliknya. Okay, sekarang kita masuk displacement of halogen pula. Okay, halogen dia terbalik dengan logam yang elektropositif tadi itu. Logam dia cenderung jadi cation dengan derma elektron. Tapi halogen dia cenderung menjadi anion, iaitu ion halida dengan terima elektron. Dia terbalik. Jadi logam elektropositif adalah ejen penurunan yang baik. Tetapi halogen adalah ejen pengoksidaan yang baik sebab diri dia akan diturunkan. Okay, jadi ini adalah apa yang kita akan guna. Okay, dia punya siri. Kita boleh nampak semakin menuruni kumpulan, dari segi ion halida dia, kekuatan sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Kalau dari segi halogen itu semakin ke atas, kekuatan sebagai ejen pengoksidaan semakin meningkat. Maksudnya dari bawah ke atas, semakin senang dia mengalami penurunan. Jadi contohnya di sini, klorin dengan bromin. Klorin dengan bromin. Siapa lebih senang dioksidakan? Siapa lebih sedang diturunkan? Klorin dengan bromin. Jadi kita tengok di sini. Setengah persamaan klorin sangat
senang diturunkan. Jadi, dia akan terima elektron dengan aktif daripada bromin. Jadi, apabila bromida dalam larutan ini jumpa dengan satu ejen pengoksidaan yang sangat kuat, dia akan menderma elektron. So, elektron yang terbebas akan diterima oleh halogen ini. Dan halogen ini akan mengalami proses penurunan. Okey. Jadi daripada pemerhatian dia kita boleh nampak, okey, larutan kalium bromida akan bertukar warna. Okey, daripada tidak berwarna sebab ion bromida tak ada warna. Tetapi apabila ion bromida sudah jadi bromin, dia akan wujud warna perang. Jadi di sini inference kita bromin terhasil. Mana pada klorin pula, klorin pada asalnya kita nampak warna kuning. Okey, tetapi setelah tindak balas dengan kalium bromida, dia tak berwarna sebab klorin sudah menjadi ion klorida. Okey. Jadi ini adalah setengah persamaan dia dan kita boleh gabungkan dua ini menjadi persamaan ion keseluruhan, senang saja. Okey, sebab elektron dia sudah balance, jadi kita turunkan bahan, turunkan hasil. Sudah dapat satu persamaan ion. Okey, untuk persamaan kimia macam biasalah. Bahan, hasil, kemudian kita balance. Dia tidak melibatkan charge. Okey, ini adalah eksperimen yang kita akan buat. Okey, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, dia macam special sikit. Okey, dia belum lagi uji kekuatan halogen. Okey, dia minta kita perhatikan warna halogen dalam dua keadaan. Dalam larutan aqueous dan dalam satu pelarut organic solvent, iaitu chloroform ataupun 1,1,1 trichloroethana. Okey, ini nanti kita masuk bab 2 kita akan tengoklah. Okey, struktur dia macam mana. Okey, jadi first kita tuangkan larutan ke dalam tabung uji, kemudian kita akan tambah organic solvent ini. Kemudian kita akan goncang, kita akan tengok ada warna. Okey, kemudian kita akan ulang step yang sama dengan guna air bromin dan iodin. So, kita akan perhatikan warna apabila lapisan itu wujud. Yang atas adalah warna halogen dalam aqueous dan bawah adalah warna halogen dalam solvent, dalam organic solvent. Okey, itu A. Kita tengok A dulu. Okay, ini adalah keputusan A. Jadi dalam larutan aqueous lapisan atas kita boleh nampak kuning pucat untuk klorin dan bromin iodin adalah warna sama. Tetapi kalau dalam organic solvent ini kita boleh nampak ada ketiga-tiga warna yang berbeza. Jadi kalau kita nak jalankan eksperimen B, nanti kita akan tengok kita mesti guna organic solvent ini supaya kita boleh mengesan kehadiran ketiga-tiga halogen ini dan kita boleh membezakan kehadiran bromin dan iodin sebab dia wujud dalam warna yang berbeza. Kalau kita tak guna organic solvent ini, kita tak boleh membezakan bromin dan iodin. Okey, jadi daripada keputusan A, okey, kita boleh nampak halogen wujud dalam warna yang berbeza apabila dia dilarutkan dalam organic solvent. Manakala apabila dia dilarutkan dalam apabila dia berada dalam keadaan larutan aqueous, okey, kita tidak boleh membezakan bahan itu adalah bromin atau iodin. Okey, jadi setelah siap eksperimen A, kita akan tengok B pula.
Sekarang kita nak buat displacement of halogen. Okay, kita ada 3 larutan halida. Dan kita akan displacementkan ion klorida, ion bromida dengan ion iodida dengan halogen. Okay, dan kita tengok yang mana satu boleh turunkan. Okay, dan menyebabkan ion-ion klorida, ion-ion bromida, ion-ion iodida dioksidakan menjadi halogen. Okay, jadi ini keputusan kita. Okay, apabila apabila kalium klorida didisplacekan oleh halogen klorin, kita masih nampak warna klorin. So, dia tak boleh displace. Sama juga apabila kita tindak balas dengan bromin, tak boleh ditindak balas. Sebab bromin, tak boleh displacekan klorin. Dia tak cukup kuat. Jadi, dia tetap dalam warna bromin. Sama juga dengan iodin. Jadi, di sini kita boleh nampak klorin, iodida, tidak boleh displace oleh mana-mana satu larutan. Apabila kalium bromida pula, dia boleh didisplacekan oleh larutan klorin. Jadi, warna klorin asal dia kuning pudar akan berubah menjadi perang. Jadi, inference kita, bromin sudah dioksidakan. Daripada ion bromida, sekarang sudah jadi halogen bromin. Tapi kalau bromin tak boleh displace ion bromida. Iodin tak boleh. Okay. Kalau iodida, klorin dengan bromin, boleh. Dia boleh gantikan iodida dan iodida akan menjadi halogen iodin. Sama juga di sini. Jadi kita tengok perbincangan 1. Apakah fungsi 1,1,1,3-chloroethana dalam eksperimen ini? Untuk melarutkan halogen supaya kita boleh mengesan kehadiran halogen dan membezakan larutan bromin dan iodin. Nyatakan halogen yang dapat mengesalkan klorin daripada larutan klorida. Jadi, klorida boleh didisplace oleh klorin, bromin dan iodin? Tak boleh. Jadi nombor 1, tiada mana-mana halogen yang dapat keluarkan ion klorida. So, tak boleh mengesalkan klorin daripada larutan dia. So, 2A, tiada. B, yang boleh mengesalkan bromin daripada larutan dia. So, bromida ini boleh dikeluarkan. Ada tak? Ada satu. Iaitu klorin. Klorin boleh keluarkan. Dia boleh gantikan ion bromida dan keluarkan ion bromida ini sebagai bromin water. Jadi B, klorin. Yang ketiga, yang boleh keluarkan iodin daripada larutan dia. So, maksud dia boleh keluarkan, boleh tukarkan ion iodida kepada iodin. So, ada 2 lah. Yang ada 2 tik di sini, iaitu klorin dan bromin. So, A tiada, B klorin, C klorin dan bromin. Sini. Kita tengok nombor 3. Bagi tindak balas pengesaran halogen yang berlaku, tulis setengah persamaan. Jadi, bromin akan diganti
oleh halogen dan menjadi bromine water dengan menderma 2 elektron. Sama juga dengan iodin, dia akan derma elektron dan menjadi iodin. Okay, persamaan penurunan klorin, dia akan menjadi ion klorida dengan terima 2 elektron daripada ion halida. Okay, sama juga dengan bromin, dia akan jadi ion bromida. Okay, persamaan ion keseluruhan, you boleh potong-potong lah. Okay, and then kita akan dapat persamaan ion keseluruhan. Okay, nombor 4. Berdasarkan pemerhatian daripada aktiviti susun klorin, bromin dan iodin dari segi kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. So, kita tengok warna hijau. Okay, sebagai ejen pengoksidaan. Okay, iodin dulu. Kemudian bromin. Kemudian klorin. Okay. Kemudian B. Deduksikan hubungan antara kekuatan suatu halogen sebagai ejen pengoksidaan dan kedudukan halogen dalam kumpulan 17. Okay. Semakin atas kedudukan halogen dalam kumpulan 17, semakin kuat kekuatan sebagai ejen pengoksidaan. Boleh tengok di sinilah. Okay, C susun ion pula. Okay, dari segi kekuatan sebagai ejen penurunan. So, dia terbalikkan. Okay, jadi chloride, bromide dan iodide. Okay, semakin ke bawah, semakin kuat sebagai ejen penurunan. Okay. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, ni tak apa. Kita bincang minggu depan. Okay, jadi kerja rumah hari ini saya akan bagi tahu dalam grup nanti. Okay, sekian, terima kasih.